Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitul i'tikaf sunnata lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat sedikit mengenai dengan bab korban. Bila sebut tentang korban adalah satu pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada anaknya Nabi Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Taala bagi tahu, kami berikan berita gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, dengan kelahiran seorang anak yang halim, yang lembut, yang baik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila mana usia Nabi Ismail telah meningkat dewasa. Ada ulama kata 13 tahun, sebahagian di kalangan ulama kata 7 tahun. Bila mana usia sudah meningkat usia remaja, maka pada ketika itu Nabi Ibrahim AS bagi tahu, inni ara, qala ya bunay, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat kamu dalam mimpi aku, anni azbahuka, aku akan menyembelih kamu, fanzur madza tara, maka apakah pendapat kamu? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Nabi Ismail jawab, wahai ayahku, buatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kelak kamu akan dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, apabila Nabi Ibrahim telangkupkan muka Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam ke tanah, aslama, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ada ulama menyatakan, ulama tafsir menyatakan kepala Nabi Ismail ditelangkupkan supaya tidak dilihat muka Nabi Ismail. Nabi Ismail ditelangkupkan kepalanya supaya tidak dilihat mukanya. Dan anaknya berpesan seperti itu juga. Sebab apa? Bila lihat muka Nabi Ismail, maka Nabi Ismail khawatir. Bila ayah dia lihat muka dia, takut tak jadi untuk sembelih, ataupun disengitkan sikit dahi ni ada dua, belah kanan belah kiri, maka sebahagiannya ditekan, maka disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim, maka kami menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sesungguhnya benarlah mimpi kamu. Saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lawwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah bala'ul mubin, satu ujian yang jelas kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim, maka kami telah tukarkan, Allah Taala kata, Nabi Ismail tadi kami tukarkan bi dhibhin 'azim, dengan satu haiwan yang sangat gemuk, iaitu kibas. Kibas ni biri-biri jantan lah, yang sangat gemuk. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan kesan ini untuk generasi yang selepas ini, iaitu kita semua akan merayakan Aidil Adha, akan melangsungkan
ibadat korban ni setiap tahun. Kerana apa? Memperingati ketaatan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat petikan dalam surah As-Saffat ini, tuan-tuan boleh lihat bagaimana ketaatan seorang anak dan juga begitu semangat kuat, begitu jitunya semangat seorang ayah bila mana perintah Allah diletakkan di hadapannya, diketepikan semua kehendak nafsu, kehendak rasa kasih sayang terhadap anak, diketepikan semuanya. Mula-mula Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berasa ragu-ragu, tapi bila mana hari yang kedua juga mimpi perkara yang sama, hari yang ketiga juga mimpi perkara yang sama. Jadi benarlah itu adalah daripada perintah Allah, bukan daripada syaitan. Kerana mimpi daripada seorang Nabi adalah wahyu, bukan mimpi kita. Mimpi kita bukan satu ilham, bukan satu wahyu daripada Allah, bukan untuk Nabi. Bila mana Nabi mimpi, maka itu satu wahyu dan perlu diikuti dan perlu dilaksanakan. Nabi SAW dalam satu riwayat, Nabi menyatakan, ana ibnu zabihain, aku ini adalah anak kepada dua orang yang bakal disembelih. Sebab Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah datuk kepada Nabi Muhammad. Datuk tu mana datuk berperingkat-peringkat lah. Kita panggil datuk juga, lepas daripada ayah ke atas semua datuk. Jadi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dia disembelih oleh Nabi Ibrahim, tapi ditukarkan menjadi kibash. Dan Nabi SAW menyatakan, yang keduanya ayahku, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, dia juga antara orang yang bakal disembelih. Kerana Abdul Muttalib menyatakan, sekiranya aku menggali dan menemui telaga Zamzam. Kerana telaga Zamzam ini kisahnya adalah kisah Nabi Ismail bersama dengan ibunya, iaitu Hajar. Bila mana bersama dengan ibunya Hajar, anak tadi menangis, perlukan air. Ibunya cari. Sebab apa? Nabi Ibrahim tinggalkan dia di padang pasir yang gersang di Mekah lah. Mekah ini padang pasir yang gersang. Sebab itu kurma yang terbaik bukan di Mekah, tapi di Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Tidak dinafikan, seperti mana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, iaitu wa idh qala Ibrahimu, dalam di akhir ayat tersebut menyatakan warzuq ahlahu minas thamarat, iaitu untuk penduduk Mekah ini, di negeri Mekah ini, buahnya telah kita panggil diambil daripada merata dunia. Sebab itu Mekah ni buah apa yang tak ada, semua ada. Walaupun di tanah gersang tak ada tumbuhan yang tumbuh di situ, tetapi semuanya telah diimport daripada negara-negara luar, sehingga durian pun kita boleh jumpa di Makkahul Mukarramah. Jadi di Mekah ini tidak ada apa-apa buah, semuanya diambil daripada negara-negara luar. Kisah Nabi Ismail dan juga ibunya Hajar mencari air untuk diberikan kepada anaknya Ismail alaihi salatu wassalam, tapi tak jumpa. Dia pergi ke sana, pergi ke sini, tidak jumpa. Sebab itulah 7 kali dia pusing, pergi ke kanan, pergi ke kiri. Itulah disyariatkan pengorbanan mereka, bukan sekadar disyariatkan penyembelihan korban, bahkan ibadat haji seperti sa'i atas pengorbanan ibunya Hajar alaihi salatu wassalam mencari air untuk anaknya. Last sekali anak menangis, hentak kaki keluar air daripada bawah, daripada tanah. Dan riwayat yang menyatakan malaikat congkil daripada sayap dia, menggunakan sayap, itu tidak ada riwayat lah. Tapi yang ada riwayat daripada kitab-kitab syarah pada hadis,
menyatakan hentakan kaki Nabi Ismail alaihi salatu wasallam keluarnya air, dan air tersebut telah ditanam, telah dikambus, ditanam, hilang. Maka Abdul Muttalib datuk kepada Nabi, kalau aku gali-gali jumpa telaga Zamzam ini, aku akan sembelih salah seorang daripada 10 orang anak aku. Ataupun Abdul Muttalib pernah bernazar, dia kata, kalaulah anak aku cukup 10 orang, maka aku akan menyembelih salah seorang di kalangan 10 orang anak. Dan bila dibuat cabutan undi, kena anak yang paling dia sayang, iaitu Abdullah, ayah kepada Nabi SAW. Maka dia tak jadi sembelih sebab anak kesayangan dia. Apa dia buat? Dia bayar diat, bayar pampasan, sebab tak jadi sembelih 100 ekor unta. Sebab itu satu jiwa yang dibunuh secara tidak sengaja, berdasarkan kisah ini, dibayar pampasan yang 100 ekor unta. Cuma ada beberapa syarat lah. Unta yang umur bagaimana, unta yang bunting berapa ekor, semua itulah. Jadi berdasarkan kisah yang saya sebutkan tadi, ringkasan kisah daripada surah As-Saffat, untuk menyatakan betapa jitu dan tingginya pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, sehingga generasi selepas daripada itu disyariatkan untuk penyembelihan korban kerana pengorbanan mereka ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini mengenai dengan berkorban untuk orang yang hidup. Kita nak buat bagi orang lain. Orang lain tu masih hidup. Kalau semayang memang tak boleh lah. Saya tak nak semayang, suruh orang lain semayang bagi pihak saya. Saya boleh puasa, tak nak puasa, suruh orang lain puasa bagi pihak saya. Itu memang tak boleh. Cuma untuk korban ini, ulama tak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Maksudnya sepakat di kalangan ulama, hukumnya harus membuat korban bagi pihak orang lain, tetapi dengan syarat, dengan izin daripada orang tersebut. Sama ada duit korban tersebut daripada harta dia ataupun harta orang yang nak buat korban bagi pihak dia. Contoh, saya nak buat korban bagi jiran saya, kawan baik saya, tak kiralah duit daripada dia ataupun daripada saya, tak ada khilaf di kalangan ulama, hukumnya adalah harus. Cuma bila mana orang yang sembelih, bila dia sembelih, contoh saya buat korban, saya sembelih, maka pahala korban saya dapat. Bila saya nak buat untuk orang lain, siapa yang perlu niat? Maka di sini sebahagian di kalangan ulama, di antaranya dalam mazhab Malik, dia menyatakan yang diambil kira adalah tuan kepada binatang ibadat korban. Kaman amara rajulan yuwaddi'uhu, faniyah fi dhalika ya niyatul amir la niyatul ma'mur. Iaitu macam sama masalahnya dalam mazhab Imam Malik ini, menyatakan orang yang menyuruh seorang lelaki untuk dia mengambil wuduk bagi pihaknya. Saya tak boleh ambil wuduk, suruh orang lain ambilkan bagi pihak saya. Mana ambilkan ni, dia yang simpahkan air semua dia mengambilkan wuduk bagi saya. Niat itu niat orang yang mengambil wuduk ataupun niat orang yang diambil wuduk. Di sini ulama dalam mazhab Malik menyatakan orang yang menyuruh itu, orang yang suruh itu, dia perlu niat. Niat fi dzalika ya niyatul amir, orang yang suruh, bukan orang yang disuruh. Saya suruh orang lain mengambil wuduk bagi saya, untuk saya, iaitu dia simbahkan air, dialah simbah air ke muka, ke tangan. Niat itu adalah saya kena niat, bukan orang yang disuruh, bukan orang yang buat, yang tuangkan air itu, tapi saya. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i pun sama sebenarnya. Abdullah bin Umar pernah membeli seekor kambing daripada pengembala.
pengembala kambing. Maka Saidina Abdullah bin Umar, dia bawa turun binatang tadi daripada bukit dan diperintahkan kepada pengembala dia sembelih binatang ini. Maka dia pun sembelih pengembala tadi. Selepas dia sembelih, dia kata, Allahumma taqabbal minni, wahai Allah, terimalah ibadat korbanku ini. Ibnu Umar kata, Rabbuka a'lam biman anzalaha minal jabal, Tuhan kamu lebih mengetahui terhadap orang yang turunkan binatang korban daripada bukit. Mana sebenarnya Said Abdullah bin Umar suruh bawa turun binatang ini, dia beli dan bawa turun binatang daripada bukit, bawa turun bawah, suruh pengembala itu sembelih. Tapi bukanlah nak suruh dia sembelih untuk diri dia, seolah nak bagi tahu Abdullah bin Umar serahkan, iaitu membuat wakalah, mewakilkan pengembala disembelih. Tapi malangnya pengembala tadi sembelih bukan untuk Abdullah bin Umar, tapi untuk diri dia, sebab dia berdoa Allahumma taqabbal minni. Maka Abdullah bin Umar kata, Allah Ta'ala itu lebih mengetahui terhadap orang yang turunkan binatang korban ni daripada atas ke bawah, daripada bukit turun ke bawah. Sebab niat yang diiktibar sepatutnya niat yang diiktibar adalah niat empunya binatang korban. Masalah yang kedua, berkorban, buat korban untuk orang yang hidup tapi tanpa keizinan daripada dia pun tak tahu kita buat korban bagi pihak dia. Jadi di sini ulama sedikit perbincangan lah. Itu satu masalah. Masalah yang berikutnya iaitu binatang korban daripada harta si penyembelih. Wahiyya tadhiyah 'anil hayy bighairi idnih. Tapi kita katakan korban ini bagi pihak orang yang hidup tanpa izinnya, tanpa izin daripadanya. Okey. Dan binatang sembelihan korban tersebut adalah sembelihan sunat daripada si penyembelih. Saya sembelih cuma daripada duit saya, cuma saya nak buat bagi pihak orang lain, saya yang sembelih. Samalah seperti mana masalah Zaid ataupun Muhammad, dia membeli 1 ekor kambing dan dia buat sembelihan korban dengan kambing tersebut untuk kawan dia. Kawan dia pun tak tahu yang nak dibuat korban untuk dia. Bagaimana pendapat ulama fiqh tentang masalah ini? Masalah yang mudah. Saya buat ibadat korban untuk adik ataupun abang saya. Mereka pun tak tahu saya buat korban untuk dia. Adakah sah ataupun tidak? Di sini sebulat suara di kalangan ulama menyatakan tidak sah. Sebulat suara, bukan mazhab Syafi'i je, mazhab yang lain pun tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab kita buat satu ibadat orang lain tanpa kebenaran daripada dia. Kerana ibadat ini asalnya tak boleh ganti. Asal ibadat tak boleh wakil. Bila kita nak wakil, bila kita nak buat bagi pihak orang lain, kena minta izin dulu. Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi, dia membenarkan, tetapi dia membenarkan dalam masalah dia kata buat ibadat korban bagi pihak anak yang telah dewasa. Mana anak dia dah balik 18 tahun, 20 tahun, dah belajar di universiti pun. Dia buat sembelih bagi untuk anak dia. Anak dia pun tak tahu. Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi, Al-Qadhi Abu Yusuf, dia kata sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap tak sah. Sebab anak dia dah dewasa, bukan anak yang belum balik. Begitu juga dengan isteri. Buat untuk isteri, isteri tak tahu. Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi menyatakan hukumnya sah, berbeza dengan mazhab Syafi'i. Al-Qadhi Abu Yusuf dia kata hukumnya sah, tapi dengan syaratlah di dalam keluarga si penyembelih tadi. Maknanya dia buat korban dalam keluarga dia. Sebab apa dia kata sah? Apa dalil dia? Dia kata istihsanan. Sebab dia anggap perkara tadi baik, berbakti kepada keluarga dia. Kemudian ulama-ulama
mereka mengecualikan tak boleh untuk membuat ibadat korban bagi pihak orang yang hidup tanpa izin daripada dia. Dan ulama mengecualikan beberapa situasi dibenarkan. Situasi yang pertama adalah kita buat korban untuk ahlul bait tanpa izin mereka. Ahlul bait ni penghuni rumah lah, penghuni rumah kita. Inna tadhiyata wahidin min ahlil bait tahsulu biha sunnatul kifayah lahum. Sesungguhnya membuat ibadat korban daripada salah seorang penghuni rumah, terhasillah sunnatul kifayah. Sunat kifayah. Apa maksud sunat kifayah? Seorang buat, yang lain tak payah buat dah. Seperti mana beri salam lah. Saya beri salam kepada tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang dia jawab, cukup. Cukup. Cuma saya, kalau saya ramai, saya dan juga anggota kita panggil rombongan saya beri salam, yang lain tak perlu beri salam dah. Itu dipanggil sunnatul kifayah. Sunnatul kifayah memberi jawab salam, itu lain lah. Jawab salam wajib, tapi kalau seorang dah jawab, yang lain tak perlu jawab. Walau asyraka ghayruhu min ahli baitihi aw ghayruhum fi thawabi udhiyatihi wa dhabaha an nafsihi jaza. Dalam mazhab Syafi'i, kita buat ibadat korban tapi niatkan pahala untuk anak kita, untuk isteri kita, itu dibenarkan. Niatkan pahala itu kita share bersama. Tapi bukan ibadat korban itu kita buat bagi pihak dia. Kita buat bagi untuk diri kita, tetapi ibadat itu kita share bersama, itu dibenarkan. Apa dalil dia? Dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata, wa akhadha sallallahu alaihi wasallam al-kabsha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil seekor kibas dan Nabi fa'adja'ahu thumma dhabahahu. Nabi baringkan kibas tadi, Nabi sembelih. Kemudian Nabi berdoa bismillah dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahha bihi. Nabi berdoa, ya Allah, terimalah ibadat korban ini daripada Muhammad, iaitu diri aku, daripada keluarga Muhammad dan juga daripada umat Muhammad. Kemudian Nabi sembelih binatang korban tersebut. Jadi menunjukkan share pahala itu dibenarkan. Diriwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik, Abu Ayyub Al-Ansari dia pernah berkata, kunna nudhi bisyatil wahidah yadhbahuha ar-rajul anhu wa an ahli baitihi thumma tabaha an-nas ba'du fasarat mubahat. Abu Ayyub Al-Ansari menyatakan, apa dia? Seorang lelaki pernah sembelih satu kambing, seekor kambing, dan dia sembelih tadi adalah untuknya dan juga untuk keluarganya. Itu dibenarkan. Situasi yang pertama, kita tak boleh buat korban untuk orang lain, melainkan untuk penghuni rumah. Penghuni rumah bermaksud kita share bagi pihak mereka. Kita share bersama mereka. Kategori yang kedua, tadhiyatul imam al-khalifah anil muslim, iaitu imam ataupun kita panggil ketua, menteri, membuat korban bagi pihak orang Islam. Disunatkan bagi khalifah, khalifatul muslimin. Khalifah iaitu menteri, mereka ini membuat ibadat korban bagi pihak orang-orang Islam daripada harta Baitul Mal. Hukumnya adalah harus, bukan harus, disunatkan. Disunatkan adalah unta, kalau tak ada maka kambing. Sekiranya khalifah, ketua ataupun pemerintah, menteri tadi membuat ibadat korban bagi pihak orang-orang Islam daripada harta dia, dhaha haitsu syaa, dia boleh sembelih haitsu syaa, di mana sahaja yang dia nak. Dekat rumah dia ke, dekat mana ke boleh. Sebab harta menteri tadi.
Tapi kalau dia ambil daripada harta Baitul Mal, kena buat di masjid, di musalla, ataupun di musalla, di tempat penyembelihan, tempat surau ataupun masjid. Dan korban ini, sembelihan korban tidak menggugurkan taklif. Mana kalau kawasan sini menteri wilayah dah buat, saya tak perlu buat lagi lah. Tidak. Taklif, suruhan untuk buat ibadat korban tu masih ada. Dan kategori yang ketiga adalah penyembelihan korban al-muayyanah bin nazar, iaitu penyembelihan korban nazar. Apabila seseorang ajnabi, orang luar, sembelih binatang korban tersebut bila tibanya hari raya Aidil Adha tanpa izin daripada tuan punya lembu, iaitu tuan punya korban tadi, maka berlakulah ibadat binatang korban tersebut, kerana penyembelihan itu tidak lagi perlu kepada niat. Tuan-tuan, bila saya dah beli lembu, tiba-tiba lembu kena curi, letak dekat rumah, halaman rumah kena curi, dan orang tersebut sembelih pada hari raya, maka saya akan dapat pahala ibadat korban tersebut, kerana tak perlu niat lah. Orang yang sembelih tadi saya tak perlu serahkan niat kepada dia, sebab itulah nazar. Sembelihan nazar tak perlu niat daripada penyembelih. Dan situasi yang keempat dikecualikan apa? Iaitu beberapa situasi yang saya sebutkan tadi boleh buat ibadat korban bagi pihak orang lain tanpa izin daripadanya, iaitu seorang ayah membuat ibadat korban, ataupun wali dia buat ibadat korban bagi pihak anak dia yang masih kecil, ataupun anak dia yang gila walaupun dah dewasa. Ulama-ulama Syafi'i dan juga ulama Hanafi, mereka menyatakan disunatkan, digalakkan wali ataupun penjaga, ayah, melaksanakan ibadat korban untuk anaknya yang masih kecil ataupun yang gila walaupun dewasa, daripada harta wali, daripada harta ayah tersebut. Jangan usik harta anak tadi. Apa dalilnya? Dalil ulama yang menyatakan disunatkan bagi ayah buat ibadat korban bagi anaknya, iaitu annal asal tak wajib kepada manusia sesuatu pun untuk pihak orang lain, walaupun perkara tersebut dianggap ibadat. Kerana Allah Ta'ala menyatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Dalam ayat yang lain menyatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, bagi dia apa yang dia usahakan dan ke atasnya, iaitu dia akan tanggung apa yang risiko yang dia akan terima sebab dia buat benda yang berisiko. Berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, tidak ada tanggungan kewajipan kepada ayah, sebenarnya hukumnya sunat. Sebab itu ibadat korban ini amat penting, sehingga Nabi menyatakan siapa yang mampu untuk buat ibadat korban tapi tak buat, fala yaqribanna musallana, jangan hampiri masjid kami. Ancaman daripada gertakan daripada Nabi. Imam Syafi'i sendiri menyatakan makruh orang yang mana harta dia cukup untuk malam raya, untuk hari raya pertama dan 3 hari tasyrik yang berikutnya, cukup untuk belanja, bukan sekadar dirinya, anak dan juga isterinya, tapi tak buat ibadat korban, hukumnya makruh. Kerana ibadat korban ini adalah ibadat yang teragung. Sebab itu sedekah ibadat juga, tapi korban ni special, ibadat yang special. Dan ada hari-hari dia, tak boleh kita nak awal daripada hari raya Aidil Adha ataupun lewat dah habis hari tasyrik nak sembelih, tak jadi ibadat korban. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i sendiri, antara sedekah yang terafdal, terbaik adalah sedekah dalam melaksanakan ibadat korban. Jadi tuan-tuan boleh buat ibadat, kalau tak mampu sangat mungkin boleh buat di luar daripada Malaysia,
dengan harga yang murah. Tapi tuan-tuan kena tengoklah syarikat yang boleh dipercayai lah. Macam buat badal haji lah, syarikat yang boleh dipercayai, maka tuan-tuan buatlah di sana. Kalau tak mampu sangat, kalau mampu buat di tempat kita, kalau mampu lagi dua-dua buat. Ada orang tanya, minggu lepas saya kuliah di sini, ada orang tanya keluar surau, Ustaz, nak buat mana yang baik, sana ke sini? Saya kata dua-dua buat. Sana pun buat, sini pun buat. Sana tu maksud saya di tempat negara-negara yang miskin, yang daging ni nak dapat mungkin setengah tahun sekali, itu pun kalau dapat, ataupun setahun sekali, maka berilah di sana pun kita buat, di sini pun kita buat. Sebab dia datang setahun sekali je, bukan selalu. Melayakan setiap bulan kita nak buat, itu mungkin berat, tapi setahun sekali. Dan sebahagian surau masjid ada yang dah kumpul duit, mana untuk jemaah dia dah kumpul dah duit daripada awal tahun ataupun akhir tahun lepas lagi, dah kumpulkan duit sebulan berapa ringgit, supaya cukup untuk tahun ni untuk buat ibadat korban satu bahagian. Masalah yang berikutnya kita nak sebut mengenai dengan buat ibadat korban tetapi untuk orang yang telah meninggal dunia. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Kalau dibenarkan pun, adakah sah ataupun tidak, disyariatkan ataupun tidak? Tidak ada khilaf mengenai dengan mayat ini. Satu orang yang telah meninggal dunia, kalau dia mewasiatkan untuk buat ibadat korban bagi pihak dia, tak ada khilaf di kalangan ulama, semua membenarkan. Harus bagi waris dia untuk buat korban bagi pihak dia. Dia dah meninggal dunia, boleh buat? Boleh. Sebab apa? Sebab dia wasiat. Empat mazhab, semua ulama membenarkan. Sama ada dia ada meninggalkan harta, selepas bayar hutang semua, dia ada meninggalkan harta, ataupun dia tidak meninggalkan harta, boleh buat. Sekiranya dia ada meninggalkan harta, maka wajib kepada waris untuk melaksanakan ibadat korban bagi pihak dia. Kalau dia ada harta ni maksudnya banyaklah, jangan harta cukup-cukup je. Mana kan untuk orang yang meninggal dunia ni, dia mestilah kita panggil harta dia sempurna 1/3. Dia kalau nak bagi sedekah pun tak boleh lebih 1/3. Jadi makna harta dia tu cukup, dibenarkan. Kalau tak ada harta, bila tak ada harta tak wajib buat. Waris dia wajib buat, dia wasiat saja, tapi harta tak ada. Jadi waris tak wajib buat. Sebab apa tak wajib? Sebab wasiat kosong, wasiat saja tapi tidak ada meninggalkan sebarang harta. Tak ada khilaf di sini, tak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama di sini menunjukkan harus, boleh. Bagaimana kalau seseorang membuat ibadat korban bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, tetapi orang tersebut ketika hidup tak ada wasiatkan apa-apa pun? Okey, kita lihat, sekiranya mayat jenazah yang meninggal dunia, dia ada bernazar ibadat korban, sama ada nazar tersebut, kita panggil nazar lah, dia ada nazar, maka wajiblah kepada siapa? Kepada waris dia untuk buat korban bagi pihaknya pada hari tasyrik dan juga hari raya Aidil Adha. Itu pun kalau dia ada meninggalkan harta. Okey, kalau dia ada meninggalkan harta, maksudnya kalau kita buat ibadat korban untuk orang yang telah meninggal dunia, dia tak wasiat, tapi memang dia tak wasiat, tapi kita tahu dia sebenarnya ada pernah bernazar ketika dia hidup untuk buat ibadat korban, maka wajib kepada waris dia buat ibadat korban bagi pihak dia sekiranya ada si mati tadi meninggalkan harta. Adapun tidak ada ke atas mayat tadi, jenazah dia tak ada nazar apa-apa pun dan tak ada wasiat apa-apa pun,
adakah harus bagi kaum kerabat, bagi waris dia untuk melaksanakan ibadat korban bagi pihak dia? Dibenarkan ataupun tidak? Sah ataupun tidak? Ulama Hanafi menyatakan apa? Ibadat korban bagi pihak si mati tidak dibenarkan, tidak boleh. Dalam kitab Badai'us Shana'i' Imam Al-Kasani dalam mazhab Hanafi kata tak boleh. Tasihul udhiyah 'anil mayit. Imam ulama Hanafi menyatakan sah ibadat korban bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, iaitu pahalanya. Buat ibadat korban tapi niat pahala sahaja. Tak boleh kita katakan, oh inilah ibadat korban bagi pihak si mati untuk melepaskan tanggungjawab dia. Sebab dalam mazhab Hanafi wajib. Dalam mazhab Hanafi sembelih korban ni wajib. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i nak meraihkan mazhab Hanafi yang menyatakan wajib, maka sesiapa yang tidak melaksanakan ibadat korban, siapa yang tak melaksanakan ibadat korban, hukumnya makruh sedangkan dia mampu. Jadi ulama Hanafi kata kalau sampaikan pahala bolehlah, tapi bukanlah bermaksud sembelih ini akan gugurlah kewajipan untuk si mati ketika hidup, tidak. Ulama dalam mazhab Maliki dia kata apa? Dia kata ibadat korban makruh, penyembelihan korban untuk pihak orang yang telah meninggal dunia. Orang dah mati kita buat korban untuk dia. Mazhab Maliki kata, dalam mazhab Malik dia kata makruh. Sebab bila makruh ni masih sah. Sebab apa makruh? Sebab dia kata tak pernah datang daripada Nabi. Nabi tak pernah buat bagi untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan ulama-ulama salaf pun tak pernah buat benda ni. Jadi maksud daripadanya ghaliban al-mubahat wal mufakharah. Sebab itu Imam Malik, ulama Maliki menyatakan makruh kerana orang yang dah mati, buat apa kita nak korban lagi bagi pihak dia, seolah-olah nak berbangga terhadap orang telah meninggal dunia. Sebab itu makruh. Bagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, untuk pengetahuan tuan-tuan, majoriti di kalangan ulama Syafi'i menyatakan tak sah ibadat korban bagi pihak orang yang telah meninggal dunia sekiranya orang yang mati tadi ketika hidup tak meninggalkan sebarang wasiat. Cuma Imam Nawawi ada sedikit nukilkan dalam kitabnya Majmu'. Dia kata apa? Amma tadhiyah 'anil mayyit, adapun melaksanakan ibadat korban bagi pihak orang yang telah meninggal dunia, Abul Hasan Al-Abbadi menyebut harus, kerana dia satu jenis daripada sedekah. Kita buat ibadat korban bagi pihak si mati adalah kita telah melaksanakan ibadat sedekah bagi pihaknya. Dan sedekah itu sah bagi pihak si mati, dan manfaat sedekah sampai kepada si mati. Dan ini adalah ijma' di kalangan ulama. Sedekah, tuan-tuan masuk duit dalam masjid RM10, niat untuk kawan saya, untuk kawan tuan-tuan yang meninggal dunia semalam, niat pahala ni sampailah kepada dia. Sah, ijma' di kalangan ulama, sampai. Jadi Abul Hasan Al-Abbadi dia kata begitulah juga dengan ibadat korban, dia juga satu jenis cabangan daripada sedekah. Walau bagaimanapun, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan sama sekali. Tak membenarkan, tidak boleh membuat korban untuk orang lain. Al-mukallaf bil udhiyah, makna orang yang telah dewasa, telah baligh, tanpa izin daripada dia ketika dia hidup. Kalau dia mati, kalau dia tak meninggalkan wasiat, tak boleh buat bagi pihak dia. Kalau buat juga macam mana tak. Ulama Syafi'i dalam kitab dalam kitab I'anatul Talibin mazhab Syafi'i lah, kitab ulama Syafi'i, kalau kita buat juga untuk pihak si mati, dia kata apa? Bukan kata tak sampai, tak sah untuk pihak si mati, untuk kita pun tak sah. Dalam mazhab Hambali bagaimana? Menyatakan harus buat korban bagi pihak si mati secara mutlak, hukumnya harus.
Apa dalil ulama-ulama yang mengharuskan ibadat korban untuk pihak si mati ni, untuk orang telah meninggal dunia? Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, dia kata Nabi SAW telah memerintahkan kibas yang bertanduk, wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi liyudhhiya bihi, dibawa datang kepada Nabi binatang kibas ini untuk disembelih. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, halummi al-mudiyah, bawa datang kepada aku pisau. Kemudian Nabi kata, ishhadiha bihajar, asah dulu pisau ini dengan batu, asah dulu. Maka Aisyah pun buat. Summa akhadhaha wa akhadhal kabsha, Nabi ambil pisau tadi, Nabi pegang kibas, Nabi baringkan kibas, kemudian Nabi sembelih kibas. Nabi kata, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahha bihi. Hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kata, wahai Allah, terimalah ibadat korban daripada aku, daripada keluarga aku, dan juga daripada umat aku. Jadi umat aku ni apa? Umat aku ni sama ada yang hidup atau yang telah mati. Dalil inilah ulama yang membenarkan, mereka ambil dalil ni. Membenarkan apa? Buat ibadat korban bagi pihak orang telah meninggal dunia. Okey. Ulama jawab, apa dia? Hadis ini sebenarnya harus isyrakul ghair fil ajr. Maksudnya Nabi nak kongsikan pahala, bukan Nabi buat bagi pihak mereka. Nabi nak kongsikan pahala dengan keluarga dia dan juga umat dia, dan hadiahkan pahala tersebut kepada umat dia. Tak ada khilaf sebenarnya dalam mengharuskan perkara tersebut. Cuma adakah Nabi SAW buat korban bagi pihak individu? Itu yang menjadi persoalan. Nabi buat bagi pihak orang ni, itu tak ada. Kemudian kita lihat pula yang kedua, ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, kita sikit lagi. Daripada Ali karamallahu wajhah, dia sembelih, Ali sembelih 2 kibas, salah satunya untuk Nabi, salah satunya untuk diri dia. Maka ditanyakan kepada Ali, maka Ali kata apa? Amarani bihin nabi fala ada'uhu abadan, Nabi perintahkan aku, maka aku tidak akan tinggalkan selama-lamanya. Setiap tahun aku akan buat ibadat korban untuk Nabi. Sebab Nabi pernah perintahkan aku. Sayyidina Ali buat korban 2, satu untuk dia, satu untuk Nabi. Ya, boleh. Kalau kita buat korban, kita buat korban. Jadi bila buat korban ni sunat kifayah. Sunat kifayah makna penghuni rumah kalau tak buat pun tak apa, sudah gugur tuntutan tersebut, sebab sunat kifayah. Cuma bagaimana kita nak buat korban untuk anak kita? Kalau anak kita masih kecil boleh, tapi dengan harta kita, bukan daripada harta anak tersebut. Kalau anak sudah balik, boleh, kena minta izin dia dulu. Kita tak cuma di sini kalau kita nak buat korban, kita nak niatkan pahala untuk semua, itu bolehlah. Semua untuk niatkan pahala untuk semua, itu perbincangan kita, itu memang tak ada khilaf di kalangan ulama. Sebab tu Nabi doa, Allah lepas ketika sembelih, Nabi doa, Allahumma taqabbal minni wa min Nabi doa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, iaitu wahai Allah, terimalah ibadat korban daripada aku, daripada keluarga aku, daripada umat aku. Bermaksud apa? Nak bagi tahu tak ada khilaf, tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Sampaikan pahala sama ibadat korban kita kepada orang lain, itu tak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Semua ulama kata boleh. Maksud saya, kalau kita nak buat korban, tulis nama,
satu ekor 7 bahagian. Nama pertama sekian, nama kedua sekian. Tengok-tengok nama ketujuh, dia ni dah matilah. Itu yang tak dibenarkan. Tapi kalau kita buat korban, tu nama kita tu. Cuma kita niatlah pahala yang aku buat korban ni, aku nak share jugalah dengan kawan aku yang dah meninggal dunia semalam. Itu boleh. Ataupun kepada ayah aku yang telah meninggal dunia semalam. Tapi kita tak buang nama dia. Satu bahagian tu nama kita. Kita share pahala je. Pahala dengan anak, isteri kita. Itu tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Semua kata boleh. Yang masalahnya kita buat bagi pihak orang lain. Bahagian pertama nama sekian, kita yang bayar. Nama dia tu nama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ni kita yang bayar duit. Dia tahu tak kita nak buat bagi pihak dia? Kalau dia tahu, okey. Kalau dia tak tahu, kena bagi tahu dia dulu. Kalau dia setuju, okey. Kalau tak setuju, padam. Kita buat untuk orang lain. Okey, baik. Sama juga kalau ada syarikat ataupun mana-mana agensi bagi nah untuk surau seekor lembu, maka ada 7 nama. Maka AJK Masjid pilih lah yang mana nama orang miskin ke ataupun siapa yang nak masukkan nama dalam tu. Maka dia dapatlah pahala ibadat korban walaupun dia tak keluar duit. Sebab apa? Daripada mana-mana syarikat bagi kat surau hadiah. Dia bagi hadiah, tak kira lah syarikat tu Hindu punya ke, Cina punya ke, Islam Muslim punya ke, dia bagi atas nama hadiah. Bila nama hadiah, surau ataupun masjid kena pilih yang mana nak letak nama ni. Okey. Tadi sebut tentang kisah Saidina Ali disembelih sampai ke akhir hayat dia. Disembelih 2 ekor kibas setiap tahun. Untuk dia satu, untuk Nabi satu. Jadi maknanya Nabi dah wafat pun dia buat juga. Maknanya boleh. Ulama jawab apa? Ulama kata sebenarnya Saidina Ali tu buat sebab Nabi wasiat. Nabi wasiatkan kepada Saidina Ali. Itu Saidina Ali buat. Kan Saidina Ali kata amarani an-nabi. Nabi perintahkan aku untuk aku sembelih korban bagi pihak Nabi. Okey, cukup sekadar tu dululah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, cukup sekadar tu dulu. Nanti kalau ada masa lagi, insya-Allah kita akan lalu saja slide. Sebab slide ni saya biasa baca dekat sinilah dalam tahun yang lalu. Mungkin kita akan lalu sekali-sekali lalu, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.